Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaan dan inayahnya dapat kita bersama-sama lagi berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan manfaatnya, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kasih sayangnya untuk sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini di antara maghrib dan isya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita peluang untuk menikmati tamat-tamat syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin. Apa khabar ayah-ayah, tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah ini kita akan menyambung kembali untuk pentafsiran surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Sebelum ini kita dah berungkai pengenalan untuk surah An-Nazi'at, dan insyaAllah ini kita akan masuk pada surah An-Nazi'at. Apakah pengertian, apakah yang Allah Subhanahu wa taala hendak kita fahami dalam penerangan tentang surah An-Nazi'at, insyaAllah. Sebelum kita mulakan, ibu-ibu, ayah, kita sama-sama membuka dengan kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka surah An-Nazi'at ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebanyak 46 ayat dan merupakan surah yang ke-79 dalam Al-Quran Karim, dan ia merupakan surah Makkiyah. Dan surah ini disebutkan An-Nazi'at, diambil perkataan daripada ayat yang pertama, iaitu Wan-Nazi'ati gharqa, iaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah ke atas namanya malaikat pencabut nyawa, iaitu Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawasanya An-Nazi'at itu ada, pencabut nyawa tu ada. Sama ada kita ini bertemunya bila, wallahu alam lah. Kita ni biasanya kalau bulan Ramadan ni, nak masuk bulan Ramadan kan, ada jelah nanti kan, yang tak sampai bertemu dengan Ramadan. Sebab itulah kita ni kena baca doa daripada Rasulullah SAW kan, daripada bulan Rajab startnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, sampai Sya'ban kita baca lagi, yang moga sampailah kita ini bertemu dengan Ramadan. Maka Wan-Nazi'at, pada ayat yang pertama, Wan-Nazi'ati gharqa, iaitu demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya dengan keras. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka surah An-Nazi'at ini dengan perkataan waw qasam, kat situ bersumpah.
Dekat situ ada 3 waw qasam, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashqa was-sabihati sabha. Iaitu waw qasam, waw sumpahnya kepada malaikat-malaikat, iaitu petugas-petugasnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tu memang boleh saja untuk cabut sendiri kan, tak ada masalah, tapi diberikan tugasan kepada makhluknya bernama malaikat. Maka ada tugasanlah malaikat ini untuk mentadbir dunia. Ada 4 malaikat yang mentadbir dunia, kita akan berungkaikan lagi insya-Allah. Maka wan nazi'ati gharqa, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawasanya dengan nama malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang kafir dengan keras lagi apa? Lagi rentak, dengan secara paksa. Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa orang kafir itu secara keras dan paksa. Tak ada sayang-sayang lah. Tak ada sayang-sayang. Berbeza dengan orang yang beriman. Berbeza dengan orang yang beriman. Allah letakkan wan nashitati nashqa, iaitu dengan malaikat-malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembutnya. Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan cara lemah lembut. Itu perbezaannya. Jangan letak pula nama anak gharqa dengan nashqa ni terbalik kan. Nak letak nama nashqa boleh, nashqa boleh, Muhammad nashqa boleh. Jangan Muhammad narqa, keras. Sebenarnya keras, nanti anaknya keras nanti, keras kepala semua sekali keras nanti. Maka nashqa ini lemah lembut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahawasanya memberikan tugasan kepada malaikat. Siapa yang bertugas ini? Malaikat Israel. Maka Israel ini supaya mencabut nyawa orang-orang kafir itu dengan kuatnya, dengan dengan ganasnya. Ruh itu Allah Subhanahu wa taala tarik dari tempatnya paling atas jasadnya, rentak gitu je lah. Sebab tu kalau kita lihat, kalau tengok ada beberapa video ataupun YouTube dan sebagainya tu, kalau kita lihat akan orang meninggal dunia, orang kafir lah kebanyakan, dia akan melihat satu macam benda yang memusing ke arah dia, ataupun dia akan berpusing macam itu, ataupun dikatakan seperti nampak benda yang menakutkan lah bagi dia lah kan. Wallahualam macam mana bentuknya, tapi dia punya kata anjal dia tu sangat menakutkan lah, sangat kata tiada persediaan, senang kata tiada persediaan, sebab Allah rentak, rentak terus, tak ada lemah lembutnya, melainkan orang-orang yang beriman Allah tarik rohnya dengan cepat, dengan lemah lembut, dengan pantas, dengan cepat, dengan lemah lembut, dengan mudah, dengan pantas, tak nak rasa sakit. Itu orang yang beriman kan. Kalau orang yang tidak beriman ni, kalau kita tengoklah, kalau Allah SWT Muhammad pernah pengalaman tu, kata Chinese lah kan. Chinese ni orang kata jiran-jiran dululah, kalau orang tua tu nak meninggal, orang tu nak mati, dia tinggal duduk dalam bilik tu seorang-seorang kan. Kalau kita kan, kita ajar kalimah tauhid la ilaha illallah ataupun Allah kan. Kalau nama naza' kan, sebab tu nama naza' ni khalatun nazi'ah an-naza' kan, sebab tu perasaan naza' kan, orang panggil naza' tu lah, di naza' tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang Cina ke India ke dan sebagainya, orang kafir ni, kalau dia meninggal, orang nak mati, dia akan tinggalkan dalam satu tempat yang bilik dan setengah tu, dekat situ ada meracau dan sebagainya, daripada elok-elok tempat tidur dia tu, masuk dalam dah macam-macam dah terjadi, dah macam bukan dia yang nak mati,
yang bertaburan dan sebagainya. Allah Alam macam mana bentuk siksaan yang Allah nak bagi pada orang kafir ni. Maka kita kena hati-hati, kena jauhkan daripada hati kita ni murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat ini dengan mengiringi roh-roh mereka orang yang beriman itu untuk menuju ke syurga. Maka roh itu akan dibawa ke syurga dahulu. Orang-orang yang beriman akan ditempatkan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan ditempatkan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka ini juga, malaikat-malaikat ini juga menguruskan perkara-perkara yang halal dan haram dan mentadbir angin serta hujan bagi penduduk bumi dan lain-lainnya. Maka malaikat ni banyak kerjanya sebenarnya. Malaikat ni bukan saja dia mencabut nyawa, bukannya orang kata saja menjaga neraka, bukan saja menjaga syurga Allah. Banyak pekerjaan-pekerjaannya. Dan antaranya pentadbiran dunia itu diserahkan kepada 4 malaikat utama. 4 malaikat utama. Ada kita kena hafal 10 kan, 10 malaikat. Apa di 10 malaikat? Apa? Ni kalau tanya bapak-bapak ni pun lupa ingat juga ni. 10 malaikat. Maka 4 malaikat yang utama, Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Jibril, Mikail, Israel dan Israfil. Apa kerja dia? Maka Jibril ini kita tahulah sebagai pemberi wahyu, penyampai wahyu kepada para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas habis kerja macam mana? Maksudnya dah tak ada nabi lagi, nak bagi siapa wahyu lah? Tak ada. Jibril tak ada kerja lah. Jangan ada kerja. Maka Jibril alaihissalam ini ialah satu malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjaga angin. Rupa-rupanya yang menjaga angin ni malaikat Jibril. Maka sebab itulah dia boleh hapuskan penduduk dekat Madain Saleh tu sekaligus saja hilang. Dan dia juga sebagai penjaga bala tentera. Maksudnya dia tu menjaga bala tentera malaikat untuk menolong para muslimin, para mukminin yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja dia. Malaikat Jibril alaihissalam. Seterusnya malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini kita tahulah dia tu sebagai malaikat pemberi rezeki, menyampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasannya sebagai penjaga hujan, penjaga hujan. Hujan ini ditadbir urus oleh malaikat Mikail, pemberi rezeki lah kata. Penjaga rezeki, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, bukan Mikail yang mentadbir urus saja. Dan juga tumbuh-tumbuhan. Maka jangan suka-suka hatilah kita ni kan. Mentang-mentang lah tumbuh-tumbuhan ni kita tengok macam tak dibuat apa-apa je gitu, main tebas saja kan. Kena tanya dulu empunya tuan, kena tanya baik-baik. Sebab tu kalau kita masuk hutan, jangan suka-suka petik-petik ranting-ranting kayu. Jangan suka-suka tebas-tebas sana sini. Sebab tu kena baca doa Nabi Sulaiman. Jangan suka-suka masuk. Hati-hatilah. Kemudian malaikat Israel. Malaikat Israel sebagai pentugasnya, dia tahulah dia sebagai pencabut nyawa. Dia tugasnya pencabut nyawa. Jangan kita lupa pula. Israfil pula ialah malaikat yang diturunkan sebagai SB, tugas-tugas khas. Israfil ini tugas-tugas khas. Wallahu a'lam apa kerja dia, tapi tugas-tugas khas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, 5 perkataan iaitu ayat, 5 perkataan dalam surah An-Nazi'ah ini yang menceritakan tentang keadaan maksud
bintang-bintang yang beredar di persekitaran alam dengan keadaan tenangnya berpindahnya di antara burus-burus dan berjalan pada falaknya, pantasnya atau perlahan yang merupakan satu arahan daripada arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seterusnya pelaksanaan tugasan ini ialah daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menguruskan urusan alam ini hakikatnya hanyalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus takbir sebenarnya. Tetapi disandarkan tugasan itu kepada beberapa makhluknya yang diamanahkan kepadanya untuk dibuat kerja. Macam kita lah, kita khalifah di muka bumi, kan? Kita ada ditugaskan sebagai sebagai ketua keluarga, sebagai ketua penduduk, sebagai imam, sebagai buat kerja di tempat-tempat kita. Kalau tak ada begitu, tak jadilah dunia ni, kan? Tak ada yang jaga lembu, tak ada yang jadi nelayan. Sebab tu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala dah uruskan dan dah letakkan kita di tempat buat demikian. Jangan kalau semua nak kaya, semua pun masalah juga. Siapa yang nak buat kerja-kerja kampung-kampung ni, kan? Sawitnya apa semua contohnya, kan? Siapa nak menyawit? Tapi orang kaya tu macam mana dia nak makan, goreng ikan pun dia nak buat macam mana, kan? Contohnya gitulah, kan? Kita lah yang menyawit ni dapat hasil, hantar dekat kilang, hasilkan minyak tu pergi ekspor, ada import, kan? Orang-orang kaya pun ada lah juga goreng ikan, macam itulah. Sekarang berapa harga minyak saya dah lupa dah. Dalam menu tak beli minyak ni, lebih kurang RM28 macam itulah ya. Kalau ramah lagi murah lah, kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitulah keadaannya. Tetap diuruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan ini tetap diuruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini dan juga akhirat ini diuruskan oleh Allah, tetapi disandarkan kepada malaikat untuk sebagai pelaksananya, sebagai pelaksana tugasan-tugasan mereka itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita lihat pada ayat ini, ayat yang 5 ayat tadi, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta wasabihati sabha. Waw tu dia disebut tadi waw qasam, dan dia juga disebut sebagai waw ataf. Waw ataf maksudnya dia sama bersangkut taut, bersangkut taut dalam ayat tersebut. Waw ataf, dan juga pada dua ayat, pada ayat ketiga dan ayat keempat, dan juga ayat yang kelima, fasabiqati sabqa wal mudabbirati amra. Maka kat situ huruf atafnya huruf fa. Dan juga sama juga dekat situ, nak maksudnya kat sini ialah bahawasanya dua ayat yang terakhir ini, fasabiqati sabqa dan juga fal mudabbirati amra, ini ialah ayat yang menjadi penyebab kepada ayat sebelum ni. Maksudnya ayat ini terjadi dahulu, kemudian kepada ayat yang sebelum ini. Maksudnya ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga itu musababnya pada fasabiqati sabqa dan fal mudabbirati amra. Macam itulah keadaannya. Itu disebut sebagai ataf. Satu itu ilmu nahu lah, ilmu saraf, itulah dia. Kalau kita nak perincikan kena belajar bahasa Arab, kan? Tapi tak apalah, sikit-sikit je lah. Maka begitu keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kepada kita. Kita akan lihat pada ayat itu tugasan-tugasan malaikat-malaikat. Yang pertama mencabut nyawa, kemudian wasabihati sabha, ada malaikat yang turun daripada langit dengan secara cepat dan pantas. Itu memang sifat malaikat. Dia boleh turun, maksud malaikat Jibril itu daripada tingkat yang apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia tinggal di mana? Di Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh.
Langit yang ke-6 di situ tinggalnya, dia boleh turun relax dia boleh berjumpa dengan Rasulullah SAW secara pantas. Jauh perjalanannya, satu tingkat langit 500 tahun perjalanan. Kita memang kata tak sampai lah rasanya. 500 perjalanan tu memang tak sampai, kita tuek, itulah hati kita katakan jalan. Kalau kita jalan ke sana lah 500 tahun perjalanan. Tapi malaikat ni relax je lah dia. Sepantas kilat dia turun naik itu memang sifat yang Allah bagi. Fasabihati sabha, kemudian fasabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahuluinya dengan deras, mendahului dengan kekencangan, dia lalu dengan laju. Mereka itu laju dengan laju. Malaikat yang diperintahkan membawa wahyu pada Rasulullah SAW itu secara laju, malaikat Jibril lah, secara pantas. Fal mudabbirati amra, dan mereka itu yang malaikat itu mengatur urus secara alami. Mereka yang saya sebut tadi lah mereka ni menguruskan tentang alam, hujan, apa lagi itu, tumbuhan, menghidupkan menyampaikan angin, menghidupkan suasana yang baik. Itu semua kerja-kerja malaikat lah. Senang kata dia ni mengendalikan, atau mereka ini sebagai pelaksana yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada mereka untuk membantu manusia hidup di dunia. Macam itulah. Kita ni ada pendamping, kita pada pendamping juga rakib, hatib, untuk dinilai, untuk dilihat sama ada kita ni macam mana duduk dekat dunia. Kita bukan saja-saja duduk dekat dunia ni. Taklifannya Allah dah bagi macam-macam. Kita kena betul-betul buat. Memang kita ni hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesemua kerja kita ni ibadah. Yang penting niat ni lah, apa-apa kita niat ibadah, kita keluar kerja tu niat ibadah, nak cari rezeki yang halal, rezeki yang thayyiban, yang baik untuk anak-anak kita. Itulah urusannya. Maka sebab itulah kita ni jangan suka-suka buat kerja yang tak memasalah kadang-kadang kita ni tak nampak ni, bolehlah copet ke, curi ke, sawit ke kerja ada sawit ke, tengok sebelah ada buah pelang ke, sedap je, kutip bawa balik, itu bukannya bawa balik bagi ke anak, jual dulu. Nak macam konon-kononnya macam nak sucikan lah, tapi sama je bendanya. Tengok benda ladang durian di sebelah tu, ladang rambutan tu, bawa petik jual, hasilnya bagi ke anak-anak bini, tak boleh lah, rosak, macam itu. Betul apa lagi, hasil kita kerja keras pergi beli nombor ada lagi sebenarnya cari ni. Saya tengok saja je tengok lepak dekat depan tu, kedai Toto tu, tengok perhati, ada juga muka-muka macam Melayu, macam saya husnuzan lah, rasanya bukan orang nampak muka macam Melayu, tapi rasa bukan Melayu lah, senang kata je. Maybe dia orang Kadazan ke, orang Iban ke, maksudnya dia punya orang kata agamanya lain lah, agaknya lah, Wallahualam. Saya pun tak tahu lah, tapi muka nampak macam Melayu. Kita nak macam tangannya ringan dia nak telefon, tapi tak apalah, biarlah. Saya doa lah mudah-mudahan dibukakan hidayah pada dia. Saya sedih juga tengok adalah 2-3 orang, 4 orang masa hari apa saya tengok hari Ahad saya tengok, rupa-rupanya hari Ahad banyak orang beli. Bila je keluar tu nombornya tu, saya pun tak tahu bila keluar nombor tu. Ada bapak-bapak tahu hari bila keluarnya tu keputusannya. Mana orang tak geram ayah-ayah, dia punya price nya tu 5 juta, 7 juta, 25 juta,
Yang paling tinggi saya tengok 34 juta. Dia punya price-nya tu. Mana orang tak gila? Kan? Yang sanggup lah keluar berkeping-keping. Saya tengok ada 10 keping dia beli tu rasanya tu. Satu keping tak tahulah berapa sen. Yang berapa ringgit lah. Wallahualam. Jawab je lah nanti dengan Roket Atid. Sama ada. Minta lah. Dia pemudah uruskan lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala meneruskan tugasan kepada malaikat ini dengan Allah Subhanahu wa taala titipkan pekerjaannya pada malaikat yang seterusnya, iaitu malaikat Israfil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah, sesungguhnya tiupan serunai sangkakala yang pertama itu benar pada hari bumi, yakni bersama penduduknya bergoncang mati. Maksudnya dekat sini tiupan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan, iaitu sangkakala yang pertama, iaitu dimatikan. Tiupannya itu dimatikan. Tatba'uhar radifah, yakni tiupan yang kedua pula pecah. Maksudnya tiupan yang pertama mati, tiupan yang kedua bangkit. Wallahualam macam mana tiupannya bunyi macam mana trompetnya kan. Wallahualam macam mana kita tak tahu kan. Tapi besarlah. Kalau tengok dalam hadis-hadis tu besar trompetnya tu, keseluruhan alam trompetnya, bentuknya tu, bentuknya keseluruhan alam. Sebab tu boleh pecah. Senang katanya semua yang ada kat langit tu, ataupun semua cakrawala, planet, semua ada di dalam trompet tersebut. Macam itulah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pecah semua, betul boleh pecah. Sebab tu bumi-bumi semua boleh pecah. Boleh hancur lebur. Maka tiupan yang pertama, sangkakala yang pertama menyebabkan semua makhluk mati. Semua makhluk mati, tak ada yang tinggal. Semua mati. Semua mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan tiupan yang kedua kali menyebabkan mereka pula hidup semula dengan izin Allah. Maka pada radifah, rajifah itu tiupan yang pertama. Ibu tengok kan, rajifah itu. Rajifah itu ialah tiupan yang pertama, dan radifah itu ialah tiupan yang kedua. Maka tiupan yang pertama tu biasalah akan menggoncangkan bumi, menghancurkan bumi, pecah langit, rekah langit, bintang-bintang jatuh, matahari pecah, bulan semua terbelah-belah, semualah. Itu menyebabkan keadaannya itu rajifah, hancur lebur, kesemuanya, keseluruhannya. Manakala radifah itu ialah kebangkitan semula. Dah hancur semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan semula makhluk-makhluknya, bangkitkan semula manusia-manusia. Di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ahmad At-Tirmizi, Imam Al-Hakim dan lain-lain meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, katanya apabila berlaku 1/3 malam, apabila 1/3 malam, maksudnya time tahajud lah ni, maka Rasulullah SAW bangun lalu berkata, ya ayyuhan nas uzkurullahu ja'at rajifatu tatbi'uha radifah ja'al mauta bima fihi. Wahai manusia, ingatlah kepada Allah, telah datangnya rajifah yang dituruti oleh para radifah, telah datang kematian dengan segala apa yang ada padanya. Maka Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan,
sementara Al-Hakim mengatakan ia hadis sahih. Maksudnya dekat sini pentinglah, hadis ni penting. Sebab tu Rasulullah SAW selalu zikirkan dan sebutkan tentang rajifah dan juga radifah ini. Imam Ahmad menambah lagi, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, apakah pendapatmu kalau aku menjadikan selawatku semuanya kepadamu, wahai Rasulullah? Maka jawab baginda, kalau begitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguruskan apa yang merungsingkan hidupmu di dunia dan juga di hari akhirat. Maka selawatnya itu khususan untuk Rasulullah sahaja. Kadang-kadang kita kan selawat, ada selawat tib, kan, selawat untuk kesihatan, ada selawat tayyibah, macam-macam selawat, tajrifiyah, macamlah selawat, kan. Ada dia punya kata, dia punya niat itu. Tetapi di sini kalau kita ini semata-mata berselawat khususnya kepada Rasulullah SAW, rindu kasihnya kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka rungsing hidup kita di dunia dan juga di hari akhirat ini akan hilang. Sebab itulah kita ni, kalau kita terima musibah, kita ada ujian, jangan lupalah akan selawat kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan tolong, kan. Sambil-sambil kita selawat, sambil-sambil itulah kita boleh melakukan perkara-perkara macam-macam, kan. Dulu masa mula-mula guru saya kata suruh selawat 1000 kali, kan. Lepas 1000 kali cuba buat 5000 kali, lepas tu cuba buat 10, sebab lepas 5000 buat 10,000, cubalah buat. Ya Allah, mula-mula tu macam macam boleh buat 1000 macam boleh buat tu. Cubalah buat. Tapi kita bila masa dah biasa buat zikir selawat ni, kan, selawat Jibril tu, Allahumma salli ala Muhammad, kan, pendek je, kan, Allahumma salli ala Muhammad, InsyaAllah boleh je dalam 30 minit 40 minit dah settle dah 1000. Cubalah kan, 30 minit 40 minit dah settle dah 1000 tu, Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang kita petik sama-sama tengok dekat kita punya apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tasbih digital kita tu, kan, tengok dah 500 dah. Padahal macam sekejap tu, macam baru sekejap aja sebut-sebut, macam baru sebut-sebut je Rasulullah. Begitulah, cepatnya, kan, yang sentiasa nak berzikir, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama lah kita ni siapa, kan, kita tak ada apa-apa, ibu-ibu, ayah, minta syafaat Rasulullah SAW sajalah. Itu saja yang kita yang boleh lakukan. Kemudian pada ayat ke-8, qulubu yawma izi wajifah, hati manusia pada waktu itu sangat takut. Semua manusia akan rasa ketakutan kerana berlakunya hari kiamat. Sebelum ni tak nak mengaku, tak nak ucapkan kalimah la ilaha illallah, tak nak beriman dengan kalimah la ilaha illallah. Ketika itulah dia rasa takut. Qulubu yawma izi wajifah, terasa takut dengan apa yang berlaku. Kemudian bila mana terasa orang rasa takut, dia akan rasa apa? Absaruha, atau pandangan dia itu akan khasyi'ah, pandangannya akan tunduk. Pandangan yang takut, kan. Kita kalau takut, kan, kita tunduk aja. Ada kita tengok itu, ada tak ada, macam belakang, macam ada benda kat belakang ni, kita ada melilau mata. Jaranglah, mesti kita rasa apa benda belakang ni, mesti macam itulah, kan. Biasa macam itu. Maka itulah hati manusia ini, kalau dia takut, dia akan, pandangan mereka itu akan automatik akan tunduk. Maka hati-hati yang keras sebelum ini tiba-tiba kecut. Hati-hati yang dulu sebelum ini besar, hatinya besar, hatinya ujub, hatinya riak, tiba-tiba tu
tunduk kecut, gemetar menghadapi hari kiamat yang mendatang. Dahsyatnya malapetaka itu tak boleh nak bayang. Kita tak boleh nak bayang benda tu. Perkara tersebut jauh lagi sebenarnya benda ni. Kerana yaumul kiamah ini datang, mesti datang dulu Dajjal. Kan? Kita nak sampaikan Dajjal pun dah setakut lah. Kan? Macam mana boleh tak kita hadapi Dajjal? Kan? Ibu-ibu, anak-anak perempuan, kata dalam hadis Rasulullah kena ikat. Jangan bagi keluar. Takut-takut imannya gugur, iman-imannya akan terpesong, jadi pengikut. Yang paling banyak menjadi pengikut, ramai yang pengikut Dajjal kaum wanita. Tak tahulah Allah alam sebab apa. Tapi begitu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka hati-hati, sebab itulah kita kena belajar zikir. Saya pun tak faham lah kadang-kadang kenapa orang tak bagi kita zikir. Tak bagi zikir. Ada kan? Orang tak bagi zikir. Tak boleh bagi zikir Allah. Tak ada manfaat sebut Allah. Allahu Akbar. Tak ada manfaat sebut Allah, tak ada manfaat. Kan dahsyat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pentingnya kita ini untuk kita mendidik hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bermula pada hari ini belajar zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kisahlah zikir apa sekalipun, janganlah kita menganggap zikir walaupun huwa. Kalau dekat Turki tu kan, dia punya zikir huwa. Huwa tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sufi lah, sufi. Kalau kat sini kita Allah, maka banyak manfaat. Allah saja itu perkataannya, kata lafaz yang sangat agung, yang mana mungkin tiada manfaat, kan? Jangan kita tersilap lah, jangan kita macam mengiyakan mereka-mereka yang mengatakan begitu. Kena belajar zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana Al-Quran, As-Sunnah memang penting dalam kehidupan kita, tetapi dalam Al-Quran dan As-Sunnah, untuk menyampaikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu kena ada ijma' dan qiyas, kena ada fiqhnya, ada tasawufnya, semua kena ada lah, baru boleh memahami Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW. Tanpa ada alim-alim ulama' yang terdahulu, kita pun tak faham, kan? Kita pun tak faham. Macam kitab ni kan, Tafsir Munir ini, kalau tak ada tafsir sebelum ini, tak ada tafsir Tabari, tak ada tafsir Jalalain, kan, tafsir Ibnu Katsir, kita pun tak boleh, waktu mufassirin yang terkemudian ini pun tidak boleh menukilkan tafsiran mereka. Sebab itulah kena ada yang terdahulu, kan. Orang-orang dahulu lebih makan garam, kan, orang dahulu lebih makan garam daripada orang-orang yang muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mereka ini, siapa yang ada hati itu pasal takut, itu semua ialah orang kafir. Mereka itu qulubu yawma izi wajifah absaruha khasyiah. Mereka itu tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebab mereka itu mungkar, sebab mereka itu kufar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika dunia dahulu, mereka ini mengejek-ngejek ya Rasulullah SAW, kan, orang kata menyangkalkan adanya hari kebangkitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti ini nak bulan puasa, kan, nak masuk Ramadan, kan, kita baca surah Al-Kawthar, kan, kita selalu baca, kita suka baca, kan.
Maka di situ ialah cara kita nak menerima musibah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara surah yang pendek tapi menenangkan. Sebab tu kita ni ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita ni tengah, orang kata bapak-bapak lah, bapak-bapak ni tengah stres, tengah tension, janganlah sampai rumah ni kalau boleh buat karangan 3-4 muka surat. Faham? 3-4 muka surat tu jangan berbebil, cakap simple je, kerana itulah dia, musibah ujian itu kena ditenang-tenangkan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ajar perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka seterusnya sikit lagi, yaquluna inna la marduduna fil hafirah fa idza kunna izaman nakhirah qalu tilka izan karratun hasirah. Orang-orang kafir berkata, adakah sebenarnya kami dikembalikan kepada kehidupan yang mula-mula? Ditanya balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idha kunna izaman nakhirah, adakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumak? Hancur lumat kan, dulu kau tak percaya kan ada hari kebangkitan. Qalu tilka izan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikianlah terjadinya, maka ini adalah satu pengembalian yang merugikan. Baru rasa rugi. Memang kena hancur lebur lah. Tak ada jasad langsung mereka itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahawasanya orang-orang kafir musyrikin itu mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari pemulangan balik semula mereka itu, dan mereka menganggap mustahil sebenarnya untuk datangnya hari kebangkitan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka berkatalah begitu keadaannya, menyaksikan begitu. Maka inilah ejekan-ejekan itu dibalik semula, buah keras kembali semula kan, macam bumerang lah kan, bumerang balik patah balik kan, balik macam itu sebab tu kalau kita ni cakap bata-bata suka ayah-ayah ibu-ibu kan, dapat kena balik semula kat kita jangan mengata orang lebih, jangan cakap besar sangat, macam itulah, nanti kembali kepada kita, maka Allah nanti akan balas semula apa yang diucapkan kepada kita. Sebab tu kita kena tapis-tapis, hati-hati cakap kita, insya-Allah. Allahumma amin. Maka 12 ayat yang kita rungkaikan pada hari ini, dan insya-Allah ba'da Syawal lah, insya-Allah dipertemukan lagi. Nanti kita akan bincang-bincangkan lagi untuk surah An-Nazi'at ini, insya-Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diizinkan, insya-Allah kita akan bertemu lagi, insya-Allah. Allahumma amin. Sebelum kita tawakufkan, mari kita sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.